Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada neraka jahannam-Mu, ya Allah. Wa min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan juga jauhkanlah kami daripada fitnah dajjal di akhir zaman ini, ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Muslimin muslimah sidang penonton, sidang pendengar yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala, Radio Masjid Sajalah, dan juga bersama dengan Facebook fanpage Ustaz Ki Shop Alive melalui Facebook fanpage Radio Masjid Sajalah, bersama dengan Facebook Live Withiuk Masjid Kelang Jalan, dan juga bersama dengan Facebook Ustaz Ki Hadla Umrah. Alhamdulillah. Pertama kali, macam mana saya muqaddimah tadi, agaklah Allah Ta'ala ampun dosa kita, daripada siapa saja, duk mana saja, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa dua ibu bapa kita, dan Allah Ta'ala rahmati mereka berdua sebagaimana mereka tu telah merahmati kita di masa kecil kita. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi dalam pembicaraan satu ilmu kepada kita, iaitu kita sambung dalam kitab Penawar Bagi Hati dia akak. Sebagai rancangan sementara lah kita ganti daripada Ustaz Muhyiddin. Maka dalam kitab Penawar ni kita bincang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Penawar ni supaya kita duk tahu tu lah, kalimah penawar sendiri itu sebagai ubat. Dan kita nak pubat macam mana hati kita tu tenang, hati kita tu suci, hati kita tu tidak ada benda-benda yang yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pubat dia kak. Memanglah setiap manusia saat ni tu dia ada Nabi kata setiap manusia, setiap umatku, dia ada setokor daging, setokor darah dalam dada dia. Yang Nabi royak dalam maksud hadis Nabi, Nabi kata umatku dan juga manusia ni dia ada setokor darah yang beku dalam dada dia. Maka darah beku ni, kalau darah beku ni, kau beku, kau tebal, kau banyak maksiat, maka dengan sebab kita buat dosa kecil, kita kata tak apa, lama-lama jadi besar dia kata. Mula-mula dia halus dia baru. Setokor darah tu. Mula-mula dia halus bahawa kita buat demikian seumur, kau besar. Bahawa kau besar jadi setokor dalam darah beku tu, setokor dalam hati kita. Apabila dia setokor dalam hati kita saat ni tu, maka apabila darah ni jadi busuk, darah ni jadi tak molek, maka segala anggota kita ikut jadi tak molek juga. Hak ni kita kena jaga. Dan kalau kita basuh sokmo, kita istighfar sokmo, kita buat penawar sokmo, jaga hati kita saat ni,
maka hati kita akan jadi suci dan juga kita tak akan berlaku benda-benda maksiat, kita tak akan berlaku benda-benda yang dosa, benda-benda yang Tuhan marah, iaitu sifat sifat kemungkaran ataupun dalam istilah dia panggil kita tak berlaku sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat-sifat yang tak sesuai. Oleh itu, alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi lah dalam bincangnya kitab penawar bagi hati ni, iaitu kita sambung berkaitan dengan kitab yang pertama lagi. Untuk hari ini saya akan menyatakan segala anggota yang 7, tapi kita duk bahas berkaitan dengan pasal yang pertama dia akak, iaitu pada menyatakan mata. Baru ni kita habis kat mana dia akak? Baru ni kita habis kat mata kita saat ni tu, kita nak guna kepada jalan dunia dan juga kepada jalan akhirat. Kerana faedah tu ada banyak sangat. Mata yang kita ada sebutir, 2 butir tu, bagi orang yang ada mata 2 belah, alhamdulillah, nikmat yang Tuhan bagi ke dia. Tapi bagi mereka yang ada sebelah pun syukur, alhamdulillah, Tuhan bagi juga nikmat kepada dia dengan dia ada sebutir ataupun 2 butir mata. Besar mata, tak besar ni sebab dalam kitab Panawar sebut bahawasanya mata yang Allah Ta'ala beri kita ni, Tuhan jadi kita kerana banyak sangat faedah. Dan yang kita kena syukurnya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihat, mata kita yang ada 2 butir saat ni, air mata yang keluar daripada mata kita tu sebagai ubat dan juga sebagai penahanan mata kita daripada segala-galanya mata kita tak akan jadi buta. Dengan sebab air mata yang duk lari dalam mata kita tu, benda ni boleh jaga mata kita. Bukan sebab contact lens dah. Bulu mata hak ada atas mata kita, sebab apa Tuhan jadi bulu mata? Bukan bulu kening dia akak bulu mata. Tahu tak sebab apa Tuhan jadi? Buat apa Tuhan jadi juga bulu mata? Kita perhati kalau kita naik kenderaan, kita naik motosikal, kita naik gapo saja. Kalau ibu nak masuk mata tu, Tuhan wi kita ada pecahan dera kita tu. Rabuk sampak kita tu belum pada ibu nak masuk dalam mata tu, ia tepuh dengan bulu mata dulu. Nak oyak tu Allah, Tuhan jadi ni. Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian manusia yang Tuhan jadi. Sebab tu bulu mata tu bukan biasa dek kakak jadi rutin tahu tu. Orang kita ni Tuhan wi molek cakap dah molek semolek kejadian. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala jadi manusia saat ni. Tapi tak boleh kita ni wasa tak sedap. Tak molek tu hewi ni dah. Nak sipai situ, nak sipai hidung, nak sipai gigi, buah bersiap, cokai, tak tahu nama, tahulah. Mata molek cekak dah, tak sudah lagi nak ayat kata. Kita ni tak syukur nikmat Tuhan bagi. Sebab kalau kita tahu harga dia tu, kita tak akan kena benda yang Tuhan bagi kita. Walau kahwin tak kahwin pun nak ayat kalau kita tahu, kita tak akan kena benda-benda gini. Tapi dengan sebab kita tu tak biasa dengar agama, wasa tak ada harga. Wasa pengan Tuhan wi ni tak molek lagi. Kena buat mula molek. Supaya mutu tak pek dia jual tu lah. Tak pek hantar mutu mari kereta tu molek cakap dah. Wasa tak sedap. Tayar ni besar tak pek boh. Kena tukar tayar halus. Wasa tak sedap. Nak tayar besar. Hak tu dah heret tabatah yak berapi tu. Tak gitu. Tayar halus ke nak pergi batas tak gerak. Kawan ni berat. Speko naik 2 orang tu. Tak gitu. Nak ayat tu benda yang Tuhan bagi kita ni. Sangat-sangat banyak faedah. Demikian tu juga mata. Mata yang Tuhan bagi kita tu banyak faedah. Tak kira dalam bangsa di sebuah kita nak guna di jalan akhirat kita, ni sebuah kita guna atas dunia ni banyak sangat faedah. Lalu tu saya sambung. Dan segala faedahnya, faedah mata, maka setengah daripada faedahnya,
Mata yang terhawi dua butir kita tu, faedah yang bangsa akhirat ialah kita memandang kepada langit, kita pandai kepada matahari, kita pandai kepada bulan, kita tengok kepada bintang, kita tengok kepada benda-benda yang lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak ayat besar dia agak. Nak ayat tu besar sangat. Bagai yang terhawi kita ni besar. Sebab kalau kita guna dua mata kita, kita tengok benda-benda yang Tuhan jadi atas muka bumi ni, padai dah. Tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok langit dia kok. Luah suk mata mandai, depan suk mata mandai, kiri suk mata mandai, kanan suk mata mandai, belakang suk mata mandai. Langit yang Tuhan jadi, mana dia duduk mana dia kok dia? Ada tak dia? Masya-Allah. Allah Ta'ala yang maha kuasa ni panawar ni. Nak sipih hati kita biar dikukuh ni. Nak sipih hati kita biar ditegah molek ni. Nah, bak tauhid pada Tuhan kita ngaji dah. Ilmu usuluddin dah. Tapi dengan sebab kita mendalami, kita perubah hati kita biar hati kita jadi sempurna molek. Kita tengok benda-benda kejadian Tuhan jadi macam mana. Faedah yang bangsa dunia, faedah yang bangsa akhirat saat ni, kita tengok kepada langit adik akak. Luah langit, atas langit tu ada gapo lagi adik akak. Ujian mari di mana adik akak? Boleh bitir duk gantung di mana atas langit? Allah, Masya Allah. Nak ayat kata ni kebesaran yang Tuhan jadi. Kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba Tuhan saat ni kita kena fikir. Ni nak ayat kejadian kebesaran yang Tuhan tunjuk kita tengok. Tapi kita berasa macam mana kita tengok tu? Adakah kita tengok kejadian yang Tuhan jadi atas muka bumi ni kita tak berasa gapo? Sebab tu dalam kitab Panawar ni nak membersihkan hati kita tu, biar hati kita tu cuci sungguh. Cuci sungguh. Di atas segala-galanya yang Tuhan jadi di atas muka bumi ni. Allah. Sebab itulah saya ingin sangatlah pada masa duk lepas gis saja saya ingin sungguh. Ingin macam mana adik akak? Ingin macam mana? Ingin nak sapa juga walaupun satu ilmu, walaupun gati semua tara pun. Nah, nak bagi kita tu boleh ada fikiran. Nak bagi kita tu berasa ada. Nah, berasa ada harga benda yang Tuhan wi kita. Berasa ada harga Allah Tuhan wi. Aku dua butir mata ni kalau aku guna tak kena dengan hak Tuhan nak, mana kata aku ni teruk benar lah. Awi wasa gitu adik akak. Nah, hak sebenarnya nak wi wasa gitu. Tuhan jadi kita ni, Tuhan jadi dua mata ni kita guna wi kena hak Tuhan nak. Tak gitu. Jangan kita guna dengan tak ada tahu geno. Nah, kita guna tak tahu kata gapo guna Tuhan wi guna gitu. Jangan buatlah tu adik akak dah. Dengan sebab benda yang Tuhan wisi sangat besar. Tak? Sebab tu saya royak kata, kalau kita tengok tas bumi adik akak. Sebutir bumi, sebutir langit tu. Luah tak luah, tak ada tiye. Kita buat rumah ni luah 4 meter je. Perabung tu kena buh tiye, kena ada kasar jatuh adik akak. Kena ada layar atas, kena ada jeria. Macam-macam kita ni nak buat rumah. Tapi Tuhan jadi sebuah langit tu tak ada tiye. Macam mana hidup dia? Allah ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak kita ada berasa kita dengar gapo saja, we tahu kata Allah Tuhan jadi ni, masya-Allah sungguh. Macam mana matahari yang Tuhan jadi dia kak? Kita biasa tahu dak maklumat matahari ni. Kata matahari ni jauh dengan kita berapa kilo, tahu tak? Kalau saya tanya betul-betul. Berapa kilo matahari tu jadi jauh dengan kita? Orang yang ngaji wityasat tu. Orang yang ngaji darasat, orang yang ngaji falak tu. Cuba royak sikit kongsi sama tengok. Nah, cuba kita kongsi sama. Ada dak maklumat. Matahari tu tinggi daripada dunia ni, jarak matahari dengan dunia tu berapa juta kilo? Adik akak tahu tak? Saya tanya gini tahu tak? Agak tak boleh royak tak? Biar tahu cuba royak tengok. Tapi saya duk cari dalam ilmu saintis ilmu kajian daripada
nak witayasa, nak darasa, yo kaji mari masalah matahari tu. Pada kita kecek pada matahari so yang ada ni pun tak habis dah nak ayat tu. Faedah yang Tuhan jadi ni, panah matahari tu panah berapa? Tinggi daripada kita tu, tinggi banyak mana matahari tinggi? Allahu Rabbi. Sebab tu kalau kita tengok kat Masya Allah, matahari ni tinggi daripada kepala kita ni tak? 150 juta kilo. 150 lan kilometer. Tinggi jarak matahari dengan dunia ni. Tinggi dia 150 juta kilo. Allah. Kalau hak saintis dia bila cara kaji ilmu dia kata 149 juta 597 ribu kilo. Tinggi. Kita pukul mudah-mudah 150 juta kilometer. 150 lan kilometer matahari tinggi. Jarak matahari dengan dunia ni. Allah. Lepas tu panah dia tu. Duk jarak jauh dengan kita matahari. 150 juta kilo. Dengan kepala kita bawah ni panah kelik-kelik kita tak boleh duduk dia akak. Jauh taruh tumbuh. Panah berapa? Nak witayasa saintis dia kaji tengok. Kata matahari ni panah dia tak panah dia 5,500 angsa Celsius dia akak. Allah, panah ya. Kita atas dunia ni kalau musim panas kan, kalau rumah kita biasa tak. Kalau negara wilayah sepadan kita nak royak kata panas kita ni tak. Kalau unapum 38 ni Allah, habis cekak dah kita. Tengah hari kita pergi mana, tengah padan, tengah padan, tengah hari kelik-kelik kalau kita pergi mana. Habis cekak dah, panas 38 angsa. Oh terik panas, tak boleh nak nyawa dah. Naik kereta tak buka aircon tu tak boleh buat kereta, panas dia kau. Tu panas 38. Tak sampai 40 tu ngeluh dah. Tapi nak royak kata matahari yang Tuhan jadi ni, hak kita duk tengok pagi naik petang jatuh tu. 5,500 angsa Celsius panas dia Allah. Apatah lagi neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dengar, kita tahu, kita tengok, kita kaji itulah. Jangan kita tengok wak semata-mata tengok wak tak tahu gitu lalu. Nak royak tu ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kitab penawar kitab nipis ya. Kitab nipis ya ulama karang mari. Tapi bila kita tengok benar dalil tu kita boleh fikir hak dalam kitab royak ni Allah cukup lekat sungguh. Allah Ta'ala maha kuasa sungguh. Sebab tu kitab panawar ni nak royak gapo? Nak royak tu benda yang Tuhan jadi kita anggota 7 mata 2 butir baru duk bahan ni. Besar sangat Tuhan jadi. Tapi kita guna we kena dengan cara dia. Guna we kena hak Tuhan nak. Jangan duk semata-mata tengok maksiat. Jangan duk semata-mata buat maksiat dengan sebab 2 butir mata ni. Kerana tu tanda kita tak syukur nikmat yang Tuhan we kita. Allahu Rabbi dia akak. Masya Allah. Ni kita kena tahu dia akak. Noyak atau benda yang Tuhan jadi. Besar sangat Tuhan Maha Kuasa. Muga dia segala-galanya. Tak ada gantung dengan muga lain. Kun fayakun. Tuhan kata jadi, jadilah. Tengok matahari adik akak. Tinggi 150 juta kilometer. Sampai atas kepala kita ni. Panas lagi. Allahu Rabbi. Tinggi jarak taruh tu. Sebab tak ada kalau dengan nak wisiasat ada apa cokoh boleh naik atas matahari. Tak ada saya kabut. Ada bunyi naik bulan. Naik bulan tu dia kata lah sungguh bahaun dia ikut dia lah. Tu kita tak percaya mahabuk. Kerana setiap lapis langit nak naik tu Nabi kata 500 tahun perjalanan ni dalam Isra' Mi'raj Nabi royak. Dia nak bahaun gila. Bahaun sama dia boleh. Kita umat Islam tak boleh percaya mana. Cumanya dengar khabar berita gitu lah. Kalam khabari dia panggil. Ada orang kata gitu mu. Allahu Rabbi. Kerana gapo? Matahari dengan bulan yang tinggi tak sama dia kak. Matahari dengan bulan tinggi tak sama. Matahari tinggi 150 juta kilo. Ada per bulan tu
Dia ukur walah mana tak tahu juga ni. Hak saintis dia ukur. Dia ukur macam mana tak tahu ke dia. Ya faham pun kita faham juga sini. Tapi noyak dengan sebab ada alat teknologi baru, ada cakrawan tu, ada candau tiam atas tu, dia boleh suluh cara dia tu tak tahu jugalah. Tapi mungkin tinggi pada ni lagi. Kerana ini hak Tuhan. Nak oyak gitu kita tahu. Matahari 150 juta kilo tinggi. Tapi bulan daripada muka bumi, daripada dunia ni tinggi hanya 380,000 kilo je. Allah adik kakak. Pas nak royak cahaya matahari, kuam reu 6 sen, cahaya matahari saat ni tu. Kalau mata kita ada 2 putih, kita fikir benda itu yang jadi. Kuam reu 6 sen, 1 week nanti, 1 saat, cahaya matahari boleh pergi derah 300,000 kilometer. Kuam reu 6 sen, reu kanan naik, cahaya matahari derah taruh mana? Cahaya matahari derah taruh mana? 1 week nanti, 3 sen kilometer. Tak ada benda atas dunia nak derah 3 sen kilometer. Banyak kita duduk dengar 100 kilometer cumur. Tu durah cekak dah kita naik kapal. 100 kilometer cumur kita naik kapal tu bel kan? Derah 1000 kilo sejam. Durah dah tak pi cahaya matahari. Kuam reu 6 sen tak ni. 3 sen kilometer week nanti. Cepat atau cepat. Ni tu yang jadi. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita boleh tengok. Makna kata matahari tak? Matahari duk di kaki langit pagi-pagi tu. Cahaya nak sampai kita duduk sini. Kena pakai masa 5 saat. 1 week nanti matahari naik subuh tu week nanti siapa cahaya kita derah tak derah kerana jarak 150 juta kilo pas dia makan 1 week nanti derah cahaya dia tu 300,000 kilo. Masya Allah adik akak ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mata kita ada, kita tengoklah kuasa yang Tuhan jadi. Jangan kita duk buat mata-mata dak, tak ada berasa gapo, tak ada syukur sikit abuk. Bangun tidur pagi tu nak ucap terima kasih Tuhan pun dak kita. Nak royak atau sombang manusia ni. Manusia kita mo ni lah adik kakak dak saya duk royak ni. Sombang kita. Bangun tidur nak baca doa sikit pun tak boleh. Nah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun pagi nak syukur Tuhan sikit, nak terima kasih Tuhan sikit pun tak saya nak baca. Sebab apa bangun tidur pagi tak gagal muka lain, kita gagal telefon dulu lagi dah. Allah nak oyak atau kita ni sebab tu bangun pagi belum nak pergi telefon tu. Belum nak pergi tarosak tu. Belum nak pergi handphone tu. Baca doa dulu sepatah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, lepas pada mati semalam, lepas pada tidur semalam tu, Tuhan kita jaga semula pula pagi ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak gitu. Sebab itulah kita duk ngaji tadika, hak ustaz, hak cikgu duk mengajar tu, kita ambil pakarlah doa-doa tu. Pas selidik sikit makna dia, kita dak kata. Syukur Tuhan. Sebab itulah kita guna gapo yang Tuhan bagi saat ni tu, kita kena balas nikmat, balas budi hak Tuhan wi kita syukur Tuhan. Tuhan tak ada nak gapo ni. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur ke aku, Tuhan kata, aku akan wi lipah lagi nikmat kepada kamu. Aku wi lagi. Mu syukur ke aku, mu terima kasih ke aku, Tuhan kata, aku wi lipah lagi nikmat kepada kamu. Tapi kalau mu kufur, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau mu kufur ke aku ini nikmat kamu cukup lekat, ada dengan 2 tangan, ada 2 mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki. Jalan lagi tempat maksiat, gitu buat maksiat. Bukan sekadar buat maksiat. Kufur nikmat Tuhan pula dah. Tuhan wi rezeki, Tuhan wi gitu. Duk beri dadah, duk jamu dadah orang, duk makan ke darah arak. Tuhan akan azab kamu seazab sepedih-pedihnya. Tuhan royak dalam Quran dia. Sebab itulah kita dengar kitab Panawa dak. Kita guna mata kita tu wi duk jalan hak Tuhan jadi tu wi jadi faedah.
tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok segala gapo yang Tuhan jadi. Nak royak gapo adik kakak? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah, Tuhan punya kuasa. Dalam ayat adik kakak Tuhan royak dalam surah Az-Zariyat adik kakak. Tuhan royak dalam surah Az-Zariyat Tuhan kata gapo? Ayat yang ke ayat yang ke-47 adik kakak. Tuhan royak dalam ayat 47 Tuhan kata was-samaa'a banainaha bi'aina. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Tuhan royak. Ini dalam surah Zariyat ayat yang ke-47. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Tuhan royak gapo dak akak? Tuhan royak dah langit itu kami dirikan dia dengan kekuasaan kami. Tuhan royak tu langit ni aku buat dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku buat dengan kekuasaan aku. Langit sebutir ni Tuhan royak. Dalam bentuk bina yang kukuh rapi. Tuhan diri langit, sebuah langit tu dengan bentuk berlapis-lapis. Ada langit tamu, ada langit dua, ada langit tiga, ada langit empat. Langit tamu besar ni, langit dua besar lagi. Langit dua besar ni, langit tiga besar lagi. Langit tiga besar, langit empat besar lagi. Hingga sampai 7 lapis langit ada. Kita tengok dalam gambar hak rabuk Suryat Cakrawalan hak dia buat. Kita tengok Cakrawalan, tengok tu. Cakrawalan. Matahari sebutir macam ni. Bulan besar ni. Dunia besar ni. Dunia dengan matahari tu berapa ganda dia kakak tengok. Besar matahari lagi. Tapi langit yang luas tu. Kita duduk dalam satu pipup, satu cakrawan. Tapi luas pada cakrawan ni. Ada luas lagi langit tu. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Tuhan royak. Dah. Gapo Tuhan royak bahasa Sia? Tuhan royak. Let chan fa rau dai sang. Man doi pระหัตถ์ของเรา และแท้จริงเราได้แผ่ให้กว้างไพศาล Tuhan peluah langit tu tak ada arah dah. Ayat tu ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Suriyat Tuhan royak, Zuriyat. Nah. Sebab itulah Tuhan royak sini ni oleh kerana gapo? Tuhan royak ayat ni kerana daripada golongan kaum Nuh tu hak engkar kepada Nabi Nuh saat ni tu tak percaya kekuasaan Tuhan, maka Tuhan royak ayat ni Tuhan kata gapo? Allah Ta'ala royak ni aku menerangkan dalil-dalil supaya jadi bukti, supaya jadi tanda. Nah, tanda gapo? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terdapat pada alam langit dan juga atas muka bumi dan serta makhluk-makhluk yang Tuhan jadi. Tu kita boleh tengok kekuasaan Tuhan. Tuhan jadi segala benda yang atas muka bumi ni. Kita boleh fikir. Kalau kita ada otak, kalau kita ada pakar. Malaikat orang gila tak boleh fikir. Bumi pula adik akak. Bumi sebutir Tuhan jadi macam mana. Tuhan royak pula. Saat ni Tuhan royak langit. Tuhan royak bumi. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi pula kami hamparkan dia. Tuhan hafal sebutir bumi saat ni tu. Tuhan apa untuk gapo? Untuk kemudahan kamu mendiami. Tuhan jadi bumi, sebutir bumi. Walaupun dunia tu dipukul kata jadi bulat. Tapi bulat dunia kita duduk diri tak dia boleh. Tak ada nak jadi balik. Tak ada jadi gapo tak. No, tu Tuhan jadi ni Masya Allah. Leh. Benda yang Tuhan jadi ni Masya Allah. Nak royak gapo? Boleh kita fikir bersama. Nah, boleh kita tengok bersama kata ini kejadian Tuhan yang Tuhan jadi sebesar-besar. Nah, yang boleh kita make yang boleh kita make manfaat.
Nah, yang boleh kita dengar dah, kita tengok dah tu, kita berasa Allah ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang Tuhan jadi ni tak boleh nak banding dengan moga lain dia kok. Kita boleh fikir Tuhan jadi. Maka Tuhan royak gapo? Fa ni'mal mahidun. Maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Tuhan jadi sebutir bumi tengok. Kita duduk tak ada berasa gapo. Tak ada berasa nak balik. Sedangkan bumi kalau ikut ahli kaji yang pukul daripada atas turun mari kata, bumi ni bulat. Tapi kita duduk jadi tak balik. Nak oyak gapo dia kok, ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita fikir. Ni mata yang Tuhan jadi kita kena gunalah untuk muga ni dia kok. Barulah kita tu jadi tak lalai tengok Allah Tuhan Maha Kuasa. Kita hamba Tuhan yang Allah. Sebab itulah kita gunalah mata kita supaya mata kita tu duduk dalam lingkungan orang-orang yang ingat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tujuan Tuhan jadi mata yang kita boleh guna di bangsa kepada akhirat. Kita tengok benda yang Tuhan jadi, kita ingat Allah Maha Kuasanya Tuhan. Tuhan Maha Besarnya Tuhan. Tak, barulah kita tak jadi lalai. Barulah kita tak hanalai. Tidak kita mengaku berlaku aku. Tak ada orang lain dak akulah. Wah aku ni hak berat adik akak ni. Aku ni berat adik akak. Sebab itulah. Dah, kita tengok, kita dengar, kita tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar. Nah, ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak royak kejadian tamu ke bumi yang kita guna dua butir mata kita tu boleh make faedah daripada bangsa akhirat. Nah, Allahu Rabbi. Inilah supaya gapo? Dalam kitab Panawar kata supaya kita boleh make jadi dalil. Nah, boleh jadi dalil supaya berdalil engkau dengan dia, dengan benda yang kita tengok. Tak kira matahari, tak tengok, tak kira bulan, tak kira bintang, tak kira langit, tak kira bumi, tak kira gapo yang Tuhan jadi tamu ke bumi ni, kita make jadi dalil di atas adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jadi dengan sendiri, bukan tamacak dah. Tuhan yang menjadikan. Tak, tidak kalau tak ngaji agama tamacak belaka kita ni. Buku tamacak ni tak boleh pergi dia akak ni. No. Nah, buku tamacak ni hak jenggreng orang kita, orang Islam, hak duk punuh tekak buku tamacak ni. Semua benda lah ni tu Tuhan jadi belaka. Nah, dan atas bukan di atas ada Allah Taala saja. Boleh jadi dalil di atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Maha Esa. Dan atas kuasanya Tuhan. Nak royak tu ni dalil bangsa akhirat. Dan setengah daripada melihat akan Quran. Ni Quran. Mata yang Tuhan jadi ni kita guna untuk kita tengok juga Quran dia akak. Ni tengok Quran ni bangsa akhirat juga. Jangan tengok telefon saja dia akak, tak ada dah lah ni. Lah ni kau tak ada arah lah. Tak ada nak tengok Quran. Weh ustaz tak ada nak tengok Quran. Tengok TikTok ni tak ada Quran. Macam-macam. Ada belakang lah ni adik aku. Masya Allah. Nah, sebab itulah kita guna mata bangsa akhirat, kita tengok Quran, tilik Quran, buka Quran, baca Quran. Tengok Quran boleh pahala dah, tak baca boleh pahala dah. Apa kita baca, satu huruf satu pahala dia kau. Pas kalau satu huruf hak tiga mat tu. Nah, tepat mat satu alif dua harakat. Tiga alif ni harakat tu, ni pahala besar sangatnya. Kita guna mata kita saat ni, tengok jalan nak pergi di masjid dia kau. Ni orang panggil bangsa akhirat juga. Wak mutu, wak kereta nak pergi masjid, nak pergi semayang, nak pergi buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia panggil bangsa akhirat juga. Mata kita dua belah guna untuk tengok jalan, nak pergi menuntut ilmu. Orang mengajar, orang baca kitab di mana. Guna mata kita, tengok YouTube, tengok Facebook lah, tengok gapo orang mengajar agama. Tu guna akhirat juga. Pahala dia kak. Tangan kita tekan, sebar benda baik. Nampak hak baik kita share, sebar orang boleh tengok. Ni pahala juga dia. Ni benda akhirat kita guna. Nah,
Dan setengah daripada faedah yang bangsa dunia. Dalam kitab Panawan Royak juga. Mata kita nak guna jalan bangsa dunia. Nah, melihat perusahaan engkau. Tengok untuk kita nak usaha. Nak buat kerja, nak buat gapo. Buat kerja tu bukan kita jangan fikir kata ini adalah tugas saja. Bukan. Ini macam cepat nanti. Kita buat kerja hari ye, cari nafkah, sarah hidup anak bini kita. Kita ingat ini adalah kewajipan atas kita. Dan kita niat betul kata ini adalah kewajipan, kita hasil pahala. Bukan kerja saja dia aku. Kita kerja tunai nafkah saat ni, bukan kata kerja tanggungjawab saja. Boleh pahala. Kita guna mata buat kerja gapo saat ni. Boleh pahala dengan sebab kita usaha. Kita melihat di atas usaha kita. Kerja tunai tanggungjawab nafkah gitu gini dia aku. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Guna mata juga tengok. Nak pelepah kita daripada tempat benda-benda yang boleh nak menyakitkan kita. Jalan malam tengok takut ular duduk depan. Jalan malam tak ada pagar takut jatuh telaga. Tu guna bangsa dunia. Besar sangat mata yang terhawi. Benda yang boleh nak menyakitkan kita, kita guna mata kita ni juga. Nah, seperti jatuh dalam telaga, jatuh dalam parit. Guna mata ni, bangsa akhir, bangsa dunia. Kita guna kena lah. Nah, orang buat batang molek cekak turun parit lagi, tak ada arah lah jenis pasal ni. Nah, kita guna mata kita tak seri pelaga dengan orang lain. Nah, dan bermula mensyukurkan mata itu ialah memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Pas kita nak syukur kan Tuhan wi mata kita nak syukur balas mana? Cara kita nak syukur mata yang Tuhan wi kita, cara nak syukur ialah kita tak tengok benda-benda yang haram. Tu kita tak tengok benda yang haram tu pun masuk dalam kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mai dia akak. Tak tengok. Nampak benda haram tak tengok. Nampak benda haram tolong lari orang. Nah. Tu kita syukur nikmat Tuhan yang Tuhan wi. Bukan nanti zikir sokmo, bukan nanti kata sokmo. Kita tak tengok. Nampak hak haram kita pejam. Katuk mata. Tu kita syukur Tuhan dah. Nah, seperti melihat perempuan lain daripada isteri dia, dia tengok orang perempuan hak lain daripada bini kita. Dia tak boleh tengok perempuan lain daripada bini kita. Tak gitu. Bini kita tengok lah, nak tengok siapa ke dalam perut pun tak apa. Bini kita. Tapi perempuan lain. Nah, iaitu perempuan yang bukan mahram kita, perempuan yang bukan orang milik hak kita. Tak boleh tengok. Tengok daripada gapo pahala ni mudah sekali nak tengok orang perempuan dia akak masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, ada macam-macam. Duk berdecok kadang-kadang hongek pungu gedung. Dia orang tu. Bukan nanti tengok tabatah saja, bukan nanti tengok dalam rok saja, bukan nanti tengok dalam atas gedung saja. Tengok dalam Facebook, tengok dalam TikTok, tengok dalam gapo duk hongek. Dia juga tu dia akak. Makna kata kalau kita tengok gak, kita tak syukur nikmat Tuhan yang Tuhan wi mata kita. Tuhan wi mata kita tak syukur sebab kita tengok benda-benda yang haram. Tu dia adik akak. Ni berat lo kita kecil hari ni adik akak. Kita ni tak lepas sungguh daripada benda-benda yang benda-benda yang Tuhan larang ni. Mata kita yang Tuhan wi nikmat kita kena gunalah di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang perempuan saja, muda belia pun tak boleh tengok juga mata kita weh. Budak-budak jatuh hak terik ting-ting putih jelepak paha dia tu tak boleh tengok juga haram dia kau. Bukan perempuan saja. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Aurat laki-laki tak boleh tengok juga, haram jugalah adik kakak. Aurat laki-laki duk mana? Pusat dengan lutut tu aurat laki-laki adik kakak. Tu sebab tu hodok pakai seluar sapok tu boleh tukar rambut dah. Orang tak dok dah ni pakai seluar sapok dia akak. Borang dah tu. Lah ni pakai seluar tu tuduk aurat belakang dah.
Orang laki-laki nak sepak bola pun pakai seluar hak katuk lutut, katuk pusat gitu. Ni kadang-kadang semaya pun buka juga orang kita ni tak jaga, nak ayat tak jaga. Dia rokok buka tas belakang tu orang dia. Nampak papai punggung dia kok. Batas semaya. Tuan tak khabar kata batas semaya. Muga tak tahu. Tak tahu, tak apa, tak tahu. Ngaji ni tak tahu, tak saya ngaji agama, tak saya dengar agama. Orang ngajar agama pakai kata selalu dah. Orang siapa ilmu agama pakai mengepek belebel pula dah. Duk mengajar hak tulah, duk mengajar kata korang macam-macam. Tu dia. Sebab gapo adik akak Tuhan lari sini, Tuhan jelas dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Tuhan royak gapo? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Tuhan royak dalam surah An-Nur ayat yang ke-30 adik akak. Tuhan kata gapo? Qul lil mu'minin. Tuhan royak, Tuhan suruh Nabi siapa? Tuhan wahyu kepada Nabi, suruh Nabi siapa? Wahai. Tuhan kata qul lil mu'minin. Bersabda olehmu wahai Rasulullah bagi sekalian orang yang beriman. Wahai Muhammad, mu tolong siapa sikit kepada orang yang beriman ni. Siapa gapo? Nah, yaghuddu min absarihim. Nah, pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Nah, wa yahfazu furujahum. Nah, pejamkanlah olehmu akan mata-mata kamu daripada barang yang tiada haruh bagi kamu melihatnya. Tuhan suruh pejam mata kamu, bukan suruh pejam gitu, suruh tak saya tengok, tak boleh tengok benda-benda yang haram di atas kita. Nah, Tuhan tak boleh tengok benda-benda yang tak haruh kita tengok. Benda yang haram tak boleh tengok. Benda yang halal tengok siapa cerah pun tak apa. Tapi benda hak haram tu Tuhan larang tak boleh tengok. Sebab tu Tuhan pesan Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi, mu tolong royak kepada orang beriman. Royak kepada dia, pejamlah mata dia kalau dia duk tengok benda-benda yang haram tu, benda-benda yang tak haruh dia tengok. Nah, lepas tu wa yahfazu furujahum, dan pejam dan memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka. Dia duk tengok benda yang haram, jangan kacau tengok, kena pejam mata mereka. Dan suruh oleh kamu akan mereka itu dengan memelihara parak mereka. Nabi, Tuhan pesan, Tuhan beriman kepada Nabi, suruh Nabi jaga parak kita tu. Alat kemaluan kita saat ni, alat jantina kita tu, kita kena jaga juga weh. Nah, daripada kita duk buat benda-benda yang haram. Nah, parak kita buat gapo saja tak apalah. Hak halal tu boleh lah. Pok dolah kita ada dengan bini kita, tak ada gapo lah. Moga hak halal. Makwa kita ada, tak ngatuk laki kita, sudahlah. Jangan duk tunjuk ke orang pula. Ni dah. Ni Tuhan royak suruh Nabi royak. Zalika azka lahum. Nah, kerana yang demikian itu, pelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Nah, innallaha khabirum bima yasnaun. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam mana yang zahir. Bagai kita nampak ya kita tahu, tapi kita ingat bagai duk dalam kita. Bagai kita duk fikir dalam hati kita tu, Tuhan tahu adik aku. Tuhan royak sini ke, innallaha khabirun bima yasnaun. Bagai duk dalam tu. Kita niat jahat, kita niat gapo, Tuhan tahu dalam hati kita. Kena ingat situ hati weh. Nah, walaupun niat jahat Tuhan tak tanda lagi dosa, tapi baik tak seduk niat dah. Dengan sebab kita niat buat jahat tu, hak jadi jahat tu adik akak tu. Nah, kalau tak niat mula tak ada masalah pun. Dengan sebab kita niat jahat tu lah duk jadi jahat. Tu ni Nabi royak kepada kita benda yang Tuhan pesan. Jangan kamu tu duk cari jalan, duk cari pucuk macam-macam ni, kerana kita tu boleh membawa kepada benda-benda yang Tuhan tak reda. Bahkan masuk dalam kita tak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Tu ni nak ayat kata di dalam surah An-Nur saat ni Tuhan jelas sejelas-jelasnya. Sebab itulah kita gunalah mata kita saat ni tu, jangan pergi guna mata kepada benda-benda yang maksiat, kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang boleh pahala mata kita tu. Nah, tu. Sebab itulah kita kena pesan kan, orang kita ni kena pesan pergi mari pakak-pakak wi peringatan, pakak-pakak wi nasihat. Dah, barulah kita saat ni tu. Nah, jadi gapo? Barulah kita saat ni. Nah, tak jadi lalai, tak jadi galik, tak jadi jupuk sentiasa kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu. Itulah lebih kurang adik akak di antaranya. Kita tengok sikit lagi. Nah, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Taala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahir. Nah, tu tahu belaka, tak susuk lah. Tak susuk lah. Benda yang kita buat atas dunia, kita kata boleh susuk, orang tak tahu. Ingat Tuhan tahu adik akak. Kita susuk cakap dah, tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu. Tak susuk lah. Nah, maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala. Benda yang Tuhan wi kepada kita, mata saat ni. Kalau kita guna jalan yang baik, ada balasan kepada mata kita. Kalau kita guna mata, dua belah kita saat ni jalan pahala, itu ada balasan hari akhirat esok. Bukan saja dia. Gitu. Nah, Tuhan balas dengan pahala. Dan Tuhan balas dengan kesenangan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda yang Tuhan wi tu bukan tamadah. Nah, cukup banyaklah. Jangan duk kacau tengoklah benda-benda yang haram tu. Tak kira lah benda gapo yang haram. Tak tahu kita tanya. Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Mu tanyalah orang tahu. Kalau mu tak tahu benda tu halal, haram ke halal. Tak gitu. Tuhan royak dalam Quran kan. Fas'alu ahla zik. Mu tanyalah orang hak tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalaulah kamu tak tahu, jangan malu. Ada telefon tanya. Ada Facebook, ada messenger tanya. Moga ni boleh tengok tak ustaz? Haram ke tak? Tanya lagi. Tak gitu, moga boleh tanya belaka kalau ni ada kesenangan social media masuk hari ni. Social network masuk hari ni. Mudah untuk kita nak hidup di atas dunia ni dengan jalan-jalan yang diredai. Nah, tapi kita tak tak ada arah. Dan jika ada ia kejahatan, kalau kita guna mata kita dengan kejahatan, Tuhan wi mata kita tak guna dengan jalan yang diredai Tuhan. Tak guna jalan yang Tuhan kehendaki mata kita saat ni. Maka membalas ia Tuhan dengan seksa dan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan balas dengan api neraka dia akak. Bukan biasa. Sebab tu kalau kita guna tak kena gak Tuhan balas dengan api neraka. Gapo api neraka adik akak? Tak soroyak. Benda yang tak boleh bayar di mata dek akak ya. Api neraka tak boleh bayar di mata. Sebab gapo tu? Sebab benda gini kita tak gambar. Kalau kita gambar nampak, selak selalu dah dek akak noyak terbesar sangatnya ni. Api panas. Matahari tu panasnya 5,500 ongsa Celsius. Api. Bukan api matahari. Paduk jauh dengan kita 1,500,000. 150 juta kilo jauh dengan kita. 150 juta kilo panas kelik-kelik sampai atas bumi ni. Sekarang panas cahaya matahari tu adik akak. Tapi api neraka ni adik akak, setengah-setengah ulama kata kalau mik bara setitik api neraka tahu atas dunia ni bakar habis sebuah dunia ni adik akak panas. Sebab tu kita guna mata kita, jangan biar masuk kepada benda-benda yang Tuhan tak reda. Guna mata kita, syukur mata kita yang Tuhan bagi. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita boleh guna faedah yang Tuhan suka. Itulah.
Nah, insya-Allah. Adik kakak galik adik kakak habis masuk adik aku. Nah, tak apalah kalau gitu kita sama pula. Tak habis lagi bab mata adik kakak, banyak lagi kita boleh kecek adik kakak dah. Nah, kalau gitu masa pun sudah cukup lah hari ni. Nah, kerana kita sudah masuk waktu dah. Nah, maka sekiranya kasar bahasa salah silap, insya-Allah minggu depan kita sambung lagi lah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tuhan kata mengetahui, artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Tu Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. InsyaAllah minggu depan kita jumpa pula. Nah, kalau tak ada sakit demam, kalau Tuhan panjang umur, kita boleh sambung lagi insya-Allah di antaranya. Nah, berkaitan dengan maklumat-maklumat tentang kitab Penawar Bagi Hati. Walaupun pandok kita dengar, tapi kita boleh manfaat yang begitu banyak. Adik akak cukup dulu hari ni. Saya kasar bahasa salah silap, saya minta maaf. Hak mana hak baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhir dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.